Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. 亲爱的弟兄姐妹平安，我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan jikalau pada hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. 亲爱的天父，我们今早感谢你，我们可以来到你的面前。 Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. 我们可以崇拜你，可以颂赞你。 Biarlah kiranya kedatangan kami, pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hatimu. 让我们的歌颂可以取悦你。 Berkati kami berdua yang berdiri di tempat ini untuk melayanimu. 祝福我们两位，我们在侍奉你。 Biarlah pelayanan kami ini boleh sungguh memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi setiap jemaatmu yang hadir pada hari ini. 让我们的侍奉可以为主的荣耀。 Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 奉基督耶稣的圣名，我们已经祷告，阿门。 恭喜大家新年蒙恩，身体健康。 Selamat Tahun Baru, Happy Chinese New Year. Satu lagi, Hongpao Nalai. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur sekali. 我感谢今天 Hari ini saya bisa datang melayani saudara ya, sudah 10 tahun saya tidak datang melayani di tempat ini. 我今天可以来到你这里，已经10年了，没有侍奉在这边。 Ya, saya melayani di Makassar itu 8,5 tahun dan baru pulang sekitar setengah tahun ya, jadi 9 tahun sudah. 我在马嘎萨侍奉了8年半，所以回到这里已经半年了，所以总共已经9年。 Kalau saya bisa berdiri di tempat ini itu bukan karena kekuatan saya, seperti pujian tadi itu karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. 我今天可以站在这边，不是因为我的自己的力量，而是神的力量。 Saudara, bukankah waktu begitu cepat berlalu? 我们时间很快的流失， Kita sudah melewati Natal. 我们已经过了圣诞节。 Dan Imlek yang di depan mata sebentar lagi akan selesai. 今年的今年的 Chinese New Year 已经很快的过去了。 Terjemahannya bagus ya. Jadi ayo memberikan aplaus saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memasuki masa Prapaskah yang pertama hari ini. 我们已经进入了四旬节， Masa di mana manusia diingatkan akan satu hal. 在我们被提醒了一个事情， Satu hal yang sangat penting. 很重要的事情， Yaitu from dust to dust. 就是从尘埃到尘埃。 Apakah ini sebuah judul puisi? 那这个是不是一个Tepuk tangan lagi. Ya, lalu kemudian apakah ini judul film? 是不是电影的 title 呢？ Bukan saudara, ini adalah firman Tuhan kepada Adam. 这是圣经的经文，对亚当的经文。 Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, firman Tuhan kepada Adam. 当亚当夏娃犯罪的时候，神对他们说。 Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. 你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，乃仍要归于尘土。 Saudara yang dikasih Tuhan, apa maksud Tuhan dengan berkata seperti itu kepada Adam? 亲爱的弟兄姐妹，那个什么意思呢？ Paling tidak ada dua maksud Tuhan. 至少神的意思是有2个。
Yang pertama yaitu merealisasikan kepastian kematian fisik manusia. 第一是验证了、确定了人类肉体的死亡。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan Adam atau manusia itu dari debu dan tanah, lalu kemudian menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup. 我们知道，天上创造了亚当夏娃从尘土，然后吹气给他们。 Jadi manusia itu terdiri dari dua unsur, debu tanah dan nafas dari Allah. 所以人类是有两种，泥土和气。 Lalu kemudian setelah Tuhan menciptakan Adam, lalu kemudian Hawa, dia menciptakan Taman Eden. 所以当上帝创造了亚当夏娃，然后他再创造伊甸园。 Dan menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden untuk mengupayakan dan memelihara Taman Eden. 让人类把伊甸园经营好。 Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Adam bahwa semua pohon yang di dalam Taman Eden ini boleh kamu makan. 然后神给亚当夏娃说，所有这里面的你都可以吃。 Hanya satu saja pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. 除了这一个树，真理的树，它的果子你不能吃。 Saudara, saya mau bertanya, apakah perintah ini susah untuk dilakukan Adam dan Hawa? 是否这个命令很难达成呢？ Tidak, saudara. 不是的， Yang susah adalah kalau Tuhan mengatakan semua pohon dalam Taman Eden ini kamu nggak boleh makan. Cuman satu pohon yang kamu boleh makan. Itu susah. 难的是，如果神说所有的都不可以吃，只有可以吃一个，那个才是难的。 Tapi Tuhan mengatakan hanya satu pohon yang kamu nggak boleh makan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. 但是神对他们说，只有一个不能吃。 Kalau kamu makan, hukumannya adalah kematian. 如果你吃了，你就必死。 Tuhan berkata, pastilah engkau mati. 神对他们说，你必定死。 Saudara, itu bahasa aslinya mot tamut, yang artinya mengintensifkan atau memperkuat terjadinya kematian fisik manusia. 真正的原文是莫达莫，意思就是强调了人必定死。 Kalau manusia melanggar perintah Tuhan, mereka pasti akan mati. 如果人违反了神的旨意，他们必死亡。 Memang kematian itu tidak terjadi langsung ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. 他不是现在马上就死，但是 Tapi kematian itu terjadi kemudian. 死亡发生在以后。 Kita bisa melihat di dalam Kejadian 5 ayat 5, di sana dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. 我们可以在创世纪第5章第5节，亚当共活了930岁就死了。 Dan kita bisa melihat apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang terjadi. Adam mati. 所以我们可以看到了神所应许的就发生了，就是死了。 Kalau kita melihat ayat yang ke-11, 14, 17, 20, 27, 31, itu sama seperti pola kalimat itu. 如果我们看到那个章节第5节、11节、14节、17节、20节、27节、31节，那个句子都是一样的。 Jadi, lalu kemudian namanya siapa? Mencapai umur berapa tahun, lalu ia mati. 所以名字到达几岁，然后死。 Saudara, kita bisa melihat keturunan dari Adam sampai kita sekarang pasti kita akan mengalami kematian fisik di dunia ini. 我们可以看到，从亚当到我们今天必定死亡。 Dan kematian fisik itu membuat manusia itu harus kembali menjadi debu karena memang dari situlah dia diciptakan Allah. 我们可以看到我们的死亡，让我们回到了尘土。 Seperti
debu yang ditiup oleh angin akan hilang. 就像灰尘一样，被吹了就不见了。 Demikian juga manusia akan hilang dari dunia ini. 如同我们人类也是会从这世上消失， Seperti debu yang tidak pernah selalu berada di satu tempat. 就像灰尘一样，不是在这一个地方。 Demikian juga manusia tidak akan berada di dunia ini selama-lamanya. 如同人类也是不会永远在这个世上。 Kematian manusia, keberadaan manusia di dunia ini hanya bersifat sementara atau fana. 我们人类在这个世界上是短暂的。 Lalu yang kedua, apa maksud Tuhan? 第二个，神的意思是什么呢？ Yaitu menyatakan ketidakmampuan manusia. 验证了我们人类的有限无能。 Tuhan berkata kepada Adam, engkau debu. 上帝对亚当说：“你是尘土。” Maksudnya memberitahu Adam bahwa yang belum ia ketahui bahwa dia diciptakan dari debu. 就宣告对亚当说：“他不知道的就是你从尘土来的。” Saudara, saya percaya kalau Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak akan mengatakan engkau debu. 我相信，如果亚当没有犯罪，他不会说你是尘土。 Tapi oleh karena mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa mereka diciptakan dari debu. 就是因为他们犯罪了，神要提醒他们，就是你是尘土。 Karena manusia ingin menjadi seperti Allah. 因为人类要像主一样， Oleh sebab itu Allah mau mengatakan engkau tidak akan mampu menjadi seperti saya sebab engkau diciptakan dari debu. 所以神对他们说：“你不可能像我一样，因为你从尘土来的。” Saudara, ini menyatakan keterbatasan manusia, ketidakmampuan manusia, ketidakberdayaan manusia. 这验证了人类的无能有限， Seperti debu benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. 就像尘土一样，不会做任何事情。 Demikianlah manusia tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolak kematiannya. 如同那是人类不可能拒绝他的死亡。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara buka YouTube, di sana itu ada judul 8 cara untuk meraih keabadian. 亲爱的弟兄姐妹，如果你看YouTube 上网，你可以看到。 Jadi manusia itu berupaya untuk menolak kematiannya. 人类想办法拒绝他的死亡。 Yang pertama, orang Yunani, mereka berupaya menolak kematiannya dengan apa? Membuat dewa itu marah. 第一个传说来自于希腊神话，让神生气。 Kalau mereka membuat dewa marah, maka dewa akan menghukum mereka dengan keabadian di dunia ini. 如果他们让他们的偶像生气，他们可以惩罚他们，给他们永恒的生命。 Karena menurut pemikiran orang Yunani, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. 因为对他们来说，在世上的生活是非常痛苦的。 Oleh sebab itu ketika mereka dihukum hidup abadi, mereka akan hidup selama-lamanya dengan penderitaan di dunia ini. 如果他们被惩罚了，他们就会有永恒的生命。 Lalu kemudian ada juga dari Jepang. 第二个传说从日本， Bagaimana bisa hidup abadi? 怎么获得永恒生命呢？ Makan daging ikan duyung. 吃美人鱼的肉。 Siapa yang pernah makan daging ikan duyung? 谁 Ikan mujair saudara pernah, ikan duyung pernah? Ya saudara yang dikasih Tuhan, lalu kemudian juga dari China. 从中国来的， Makan buah persik keabadian. 吃桃子可以得到永恒的 Ya, 生命。 saya sebutkan 3 saja, jangan sampai 8 ya. 我只有说到3个，不到8个。 Lalu kemudian saudara ada dokumen sejarah kuno yang ditemukan. Ini dokumen sejarah kuno ini sudah berusia 2000 tahun. 有2000年的历史文件说， Ditemukan oleh seorang ahli sejarah dari Tiongkok. 历史家中国来的说， Lalu kemudian setelah dia baca, rupanya di dalam dokumen itu berisi cerita tentang Qin Shi Huang.
在那里历史文件说有秦始皇的故事。 Saudara, rupanya Qin Shi Huang itu ingin hidup abadi di dunia ini. 秦始皇想要活到永恒的生命， Lalu dia mengeluarkan perintah nasional supaya mencari ramuan keabadian. 他就下令要找那个永恒的秘密。 Apakah dapat ramuan keabadian itu? 你猜他得到了吗？ Tidak ada ramuan keabadian di dunia ini. 都不可能会有的。 Lalu kemudian dia tidak putus asa, dia menggunakan beberapa cara sampai memakai ahli sihir supaya bisa membuat dia abadi, hidup abadi di dunia ini. 他不会放弃，然后他找了很多家，让他可以永恒的生命。 Apakah dia berhasil? 他成功了吗？ Dia mati di dalam usia 49 tahun, lebih muda dari saya. 他就在49岁过世，比我还年轻。 Tidak ada apapun yang bisa dipakai untuk menolak kematian fisik manusia di dunia ini. 没有任何事情可以得到永恒的生命在世界上。 Manusia di zaman modern ini juga berupaya dengan teknologi-teknologi yang canggih untuk menolak kematian fisik manusia. 我们人类在先进科技化也是想要逃脱死亡。 Tapi apakah menurut saudara ada teknologi canggih yang bisa membuat manusia hidup abadi di dunia ini? 我们先进社会有没有先进的科技可以得到永生的生命呢？ Saya percaya tidak. 我相信没有。 Seperti Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu. 就像基督耶稣说，天地都会过去。 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan dunia ini akan hancur menjadi unsur-unsur. 彼得后书说，我们这生命会不见了。 Apakah manusia bisa ada selamanya? Kalau itu semua hancur, enggak ada, saudara. 人还会存在吗？ Saudara, ketika Tuhan sudah menetapkan sesuatu, tidak ada siapapun dan apapun yang bisa menolaknya. 当主已经定下了定律，没有任何人可以拒绝的。 Pendeta Paul Gunadi waktu berbicara tentang kematian, dia pernah berkata seperti ini. 包古纳蒂牧师曾说过， Manusia mesti berdamai dengan keterbatasannya. 人类一定要接受它的有限。 Maksudnya manusia harus menerima kenyataan kefanaannya di dunia ini. 他必须接受它的短暂性质。 Ada saudara yang tidak menerima kenyataan ini bahwa kita akan mati? 有没有亲爱的弟兄姐妹？ Ada? 接受 Kalau ada saya kasih angpau. Saudara, saya menerima kenyataan ini dan saya tahu saya tidak bisa menolaknya. 我接受这个现实，我也知道我不能拒绝， Lalu saya iseng-iseng mencari tahu kapan saya mati ya. 所以我就翻开了，想知道我什么时候过世。 Saudara mau tahu nggak kapan saudara mati? 亲爱的弟兄姐妹，要知道吗？什么时候自己过世？ Saudara, saya mencoba buka satu website tentang kematian di Google supaya saya bisa tahu kapan saya mati. 我就上网了找一下我什么时候过世，我就找到了这个网页。 Ya, saudara bisa coba ya, deadtimer.com ya. Nanti pulang cobalah. 弟兄姐妹可以试试看。 Saudara akan diminta masukkan data seperti ini. 你们会被要求输进了这些 Nama saudara, 名字、 tanggal lahir saudara, 生日、 saudara dari negara mana, 国家、 lalu kemudian gender, 性 kelamin 别， ya. Hanya ada 2, male dan female, nggak ada yang tengah-tengah. 只有男或女，没有中间的。 Jadi yang LGBT nggak bisa masukkan data. 同性恋不可能。 Lalu kemudian saudara merokok apa enggak? 抽烟吗？ Saudara peminum apa enggak? 喝酒吗？ Berapa berat saudara? 身高体重， Berapa tinggi badan saudara? Tinggi badan. 身高体重， Lalu kemudian tekan go. 然后按键。 Mau tahu hasilnya? Saya mati kapan? 想知道什么时候过世吗？牧师 Saudara yang keluar ini 出现了这个，
Ini gambarnya pakai batu nisan, saudara. Bukan saya yang buat loh, saya coba ya. Saudara coba ya, keluar batu nisan. 不是我自己弄的，就是出现这样。 Tulis nama saya, itu tanggal kelahiran saya 10 April 1971, saya mati 15 Desember 2037. 出现我的名字、生日和过世的日期。 Jadi sisa hidup saya 13 tahun lagi, saudara. 所以我应该剩13年。 Saudara, saya bukan mau percaya tentang ramalan ini. 我不是不要相信这些， Tetapi saya mau mengingatkan diri saya. 但是我要提醒我自己， Bahwa saya tidak selama-lamanya berada di dunia ini. 那是我不可能永远在这个世上， Cepat atau lambat saya akan mati. 早或晚我会死。 Saudara, setidaknya saya bisa sadar memakai waktu yang tersisa ini untuk benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. 至少提醒我真正的活，为主而活。 Saudara, manusia bukan saja tidak mampu menolak kematian fisiknya, 人不只是不能拒绝他的肉体的死亡， melainkan juga tidak bisa menolak kematian rohaninya. 也不能拒绝他灵魂的死亡。 Saudara, waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, 亚当夏娃还没有犯罪以前， Tuhan memberikan perintah larangan, lalu kemudian kalau mereka tidak melakukan larangan itu, Tuhan mengatakan engkaulah pasti akan mati. 当神对他亚当夏娃说：“如果你犯罪了，你会死。 Dan kematian itu ada dua, kematian fisik dan kematian rohani. ”有两种死亡， Kematian fisik tidak langsung terjadi, tetapi kematian rohani langsung terjadi pada saat itu. 肉体的死亡没有马上发生，但是灵魂的死亡就当时发生了。 Kita bisa tahu bagaimana setelah berdosa Adam takut lalu menjauh dari Tuhan. Itulah kematian rohani yang sudah terjadi. 我们知道亚当夏娃马上就对神逃避了。 Saudara, tidak ada manusia yang mampu melepaskan dirinya dari kematian rohani. 没有人一个人可以逃脱死亡。 Jika kematian rohani itu berlanjut sampai kematian fisiknya, 如果灵魂的死亡继续到肉体的死亡， maka dia akan memasuki kematian kekal. 那他就进入永恒的死亡， Dan hal itu tidak bisa diubah lagi, saudara. 那不能改变了。 Kejadian itu merupakan perpisahan permanen dengan Allah. 那个事情是对神的分离，永恒的分离。 Oleh sebab itu manusia harus mendapatkan kelepasan dari kematian rohaninya. 所以人类要逃脱死亡的灵魂， Sehingga ia bisa dilepaskan dari kematian kekal. 所以他可以逃脱永恒的死亡。 Karena manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari kematian rohani, 因为人不能自己逃脱， maka Allah yang datang ke dunia ini 那神来到这个世上， menjelma menjadi Yesus lalu kemudian memberikan keselamatan kepada manusia. 基督耶稣来世上成为人，然后给我们救赎。 Itulah cara yang diberikan Allah untuk bisa melepaskan manusia dari kematian rohaninya. 那个神的方法让我们逃脱灵魂的死亡， Dan tidak ada cara lain lagi, hanya satu cara itu saja. 只有唯一一个方法。 Saudara, di dalam Roma 10 ayat 9, 罗马书第10章第9节， Rasul Paulus berkata, 保罗使徒说： sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，你必得救。 Saudara perhatikan, ada dua hal yang sangat penting di sana. 有两个非常重要的事情。 Yang pertama, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 第一，叫神为救主； Yang kedua, percaya bahwa Allah yang menentukan Yesus memberikan keselamatan kepada manusia. 信耶稣给我们救赎。
Saudara, kalau kita melakukan dua hal ini, mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan. 如果我们相信主耶稣，然后亲口承认耶稣基督我们的救赎，我们就必得救。 Sedangkan yang tidak percaya, Tuhan Yesus mengatakan akan masuk ke tempat siksaan kekal. 若不信于他，那就可在永恒的折磨。 Saudara, karena kehidupan setelah kematian fisik adalah kehidupan yang kekal, 肉体的死亡后就是永恒的生命， maka begitu juga hukumannya adalah hukuman yang kekal. 那他的惩罚也是永恒的惩罚。 Jadi kematian kekal bukan pembinasaan dalam arti menghilangkan keberadaan manusia selama-lamanya, 永恒的惩罚不是人类消失了， melainkan penderitaan manusia tanpa akhir. 就是人类的折磨，无尽的折磨。 Kefanaan manusia hanya ada di dalam dunia ini saja. 短暂的只有在这个世界上， Selama masih ada kehidupan yang fana di dunia ini, 只要有短暂的生命， itulah kesempatan untuk terhindar dari kematian kekal, 那就是必得救的机会， yaitu dengan menerima keselamatan dari Kristus. 就是接受救赎耶稣基督。 Kita yang sudah menerima keselamatan melalui Yesus telah menjadi manusia yang baru. 我们得救的人就变成了新的人， Manusia yang punya karakter yang baru. 有新的特质， Manusia yang tidak lagi diperhamba oleh dosa. 不再被罪恶驾奴。 Pertanyaan saya adalah, apakah saudara yang sudah menjadi orang Kristen masih diperhamba oleh dosa? 我请问大家，基督徒已经成为基督徒，有没有被罪恶奴役？ Apakah saudara dulu sebelum jadi orang Kristen, saudara adalah seorang yang pemarah, yang suka gampang sekali marah-marah? 你曾经喜欢发脾气吗？ Lalu kemudian setelah jadi orang Kristen, saudara nggak jadi manusia baru, saudara tetap manusia lama, sama. 然后已经成为基督徒了，还是一样发脾气？ Lalu kemudian saudara yang mudah sakit hati, 如果你喜欢 sebelum saudara jadi orang Kristen, 喜欢生气的， apakah setelah jadi orang Kristen, saudara masih mudah sakit hati? 成为基督徒后也是一样生气。 Sebelum jadi orang Kristen, saudara adalah orang yang sombong. 成为骄傲的人， Apakah setelah jadi orang Kristen, saudara tetap sombong? 成为基督徒后还是一样骄傲吗？ Tuhan mengingatkan kita, engkau debu. 神提醒我们，你是尘土。 Kalau engkau bisa, kalau engkau berhasil, jangan lupa engkau debu. 如果你成功了，你不要忘记你是尘土。 Mengingatkan kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang sombong. 提醒大家不再成为基督徒骄傲的基督徒。 Siapa yang tidak punya HP? 谁没有手机？ Yang tunjuk tangan saya kasih HP. Tapi yang rusak, 可以给你。 semua punya HP ya. 所有人都有手机。 Saudara, bukankah gampang di dalam HP kita setiap hari kita bisa melakukan dosa? 我们在我们手机里不是常常犯罪吗？ Di dalam HP itu ada banyak foto, gambar-gambar yang bisa menarik kita masuk di dalam pornografi, bukan? 很多照片可以让我们犯罪。 Kita ingin mencoba lihat, lihat sajalah. Di dalam hati kita berpikir nggak apa-apa, saya hanya coba-coba lihat. 我们开始尝试看看， Lalu kemudian setelah kita lihat, 然后我们看了以后， kita ingin lihat yang lebih. 我们要更多， Dan akhirnya kita masuk di dalam pornografi dan terikat di dalam pornografi. 然后我们就进了罪恶里面。 Apakah kita yang sudah percaya kepada Tuhan diselamatkan melalui darah Kristus yang begitu luar biasa, kita masih menjadi manusia yang lama? 我们被救赎了以后，我们还是旧的人吗？
Saudara, kenapa Tuhan mengatakan engkau diambil dari debu? 为什么神对我们说你是从泥土而来？ Dan Tuhan enggak mengatakan engkau itu diambil dari mutiara. 神没有对我们说你是从珍珠来的， Engkau itu diambil dari emas. 你从金属来的。 Diambil dari debu, Tuhan mau mengatakan bahwa engkau tidak berharga apa-apa. Engkau sebutir debu. 你是尘土，你没有价值。 Saudara, sadar enggak kita? 我们知道吗？ Ketika Tuhan Yesus menebus kita, itu dengan darahnya, hidupnya. Walaupun kita sebutir debu yang tidak berharga, tetapi Dia memberikan segala hidupnya kepada saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. 当主耶稣基督来拯救我们，他将他的生命给我们。 Apa yang kita lakukan, saudara, setiap hari? 我们每一天都做了什么？ Untuk menghayati penebusan dan pengorbanan Kristus. 来提醒我们， Manusia baru adalah manusia yang memiliki kesadaran dan perjuangan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. 新的人，我们可有意识要活在主里面。 Apakah saudara dan saya setiap hari ada kerinduan seperti itu untuk hidup benar di hadapan Tuhan? 我们有没有每一天都想念活得正直在主里面， Dan juga menjalin relasi yang intim dengan Tuhan setiap harinya. 培养亲近的感情与神， Sehingga kita memiliki kekuatan untuk melawan godaan dosa. 所以我们有力量挑战罪恶。 Pertanyaan saya adalah, 我的问题是， apakah saudara setiap hari ada menjalin relasi yang intim dengan Tuhan? 弟兄姐妹有没有每一天跟神亲近？ Saudara, saya ditegur oleh istri saya. 我的老婆提醒我 James, kamu ini pendeta. ，James， 你是牧师， Kenapa saya nggak pernah lihat kamu berdoa? 为什么我没有看到你祷告？ Saudara, saya bisa tampil di hadapan jemaat itu sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta yang baik, pelayanan yang baik. 我可以在众人面前成为好的牧师， Tapi apakah jemaat yang saya layani tahu pendetanya itu tidak pernah berdoa setiap hari? 可是会友们知道吗？他的牧师没有祷告，每一天祷告 Kecuali doa makan. 除了吃的祷告。 Saudara, awalnya itu saya mengatakan, saya ada berdoa kok. 一开始我没有承认，我说我自己有祷告， Tapi istri saya tidak berhenti. 但是我老婆没有停止。 Kenapa kamu nggak berdoa? 为什么你没有祷告？ Sampai akhirnya saya sadar. 到最后我承认， Lalu saya mulai doa, awalnya 10 menit bisa bertahan. 然后我开始一开始10分钟祷告， Besoknya 15 menit. 再隔天15分钟， Berikutnya lagi bisa 20 menit. 接下来20分钟， Lalu kemudian setengah jam, 然后半个小时， 1 jam, 1个小时， dan 1 jam lebih. 然后1个小时多。 Saudara, kenapa saya bisa berdoa begitu lama? 为什么我会那么长？ Karena saya bisa menikmati kedamaian ketika saya dekat dengan Tuhan. 因为我可以享受在主里的平安。 Dengan itulah saya bisa kuat melawan dosa. 那个给我力量，挑战罪恶， Dengan itulah saya bisa kuat di dalam pelayanan-pelayanan saya. 给我力量侍奉主。 Saya seorang hamba Tuhan yang harus berkhotbah di hadapan jemaat. 我是一个牧师，要传道。 Kalau saya tidak berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan itu bagaimana saya bisa dapatkan yang dari Tuhan memberikannya kepada jemaat? 如果我没有祷告，神怎么可以给我要传的福音呢？ Saudara, kalau kita menjadi manusia baru, kita itu memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. 如果我们成为新的人，我们有想念认识主耶稣。 Waktu Rasul Paulus bertobat dan menjadi manusia baru, kerinduannya yang besar adalah mengenal Yesus lebih dalam lagi.
使徒保罗当悔改的时候，他的意念就是认识神。 Di dalam Filipi 3:10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia atau Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 腓立比第3章第10节，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。 Saudara, di dalam bahasa aslinya mengenal itu mengenal terus menerus dan dia terus belajar mengenal dan dia terus belajar mengenal dan tidak berhentinya. 他的原文说，他一直想要认识神。 Saudara, Rasul Paulus bukan orang yang IQ-nya rendah. 使徒保罗不是笨的人， Dia orang yang cerdas. 他非常聪明。 Kalau dia mau mengenal Yesus, mungkin sebentar saja dia sudah mengenal Yesus. 如果他要认识基督，他一定很快的。 Tetapi dia tahu tidak cukup mengenal Yesus hanya sekejap saja. Oleh sebab itu dia berkata mengenal terus dan mengenal terus. 但是他知道不是只有很快的，但是要一直认识神。 Kalau saudara pelajari surat-surat Paulus, 如果我们打开使徒保罗的书， waktu dia berbicara tentang kebangkitan Yesus, 当他讲的复活， awalnya dia berkata Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. 一开始他说耶稣神复活， Lalu kemudian yang kedua, Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. 第二个他说耶稣被圣灵复活。 Tapi pada akhir menjelang kematiannya, dia berkata Yesus membangkitkan dirinya sendiri. 但到最后，面临死去的时候，他说耶稣自己给他自己复活。 Itu adalah karya kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah karya Allah Tritunggal. 那是神的作品，三位一体的作品。 Lalu kemudian saat sebelum kematiannya ia menulis kepada Timotius anak rohaninya. 提摩太后书，使徒保罗说。 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. 为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。 Saudara, kata tahu di sana pakai bahasa Yunani oida, itu artinya tahu dengan lengkap, tahu dengan baik. 知道那个原文是 oida， 意思是非常的清楚知道。 Saudara, di dalam Yohanes pasal 3, 约翰福音第3章， Nikodemus pernah berkata, 尼哥底母曾说， kami tahu siapa engkau, gitu ya. 我们知道你是谁， Engkau adalah guru. 你是教师。 Saudara, taunya walaupun katanya sama pakai oida ya. 那个知道也是一样 oida。 Nikodemus merasa sudah mengenal Yesus dengan lengkap. 尼哥底母以为他知道神完整的， Dan orang-orang Farisi di dalamnya merasa sudah mengenal Yesus dengan lengkap. 法利赛人也以为他们知道。 Tapi apakah orang Farisi itu bisa berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. 但是法利赛人可以像使徒保罗一样说：“我知道我信的是谁吗？” Pertanyaan saya adalah, tahunya saudara seperti Nikodemus atau seperti Paulus? 我的问题，弟兄姐妹的知道是像尼哥底母或保罗， Yang merasa tahu tetapi sebenarnya belum tahu dengan benar. 以为知道，但是不真的清楚知道。 Oleh sebab itu saudara dan saya perlu terus belajar mengenal Yesus. 所以弟兄姐妹和我一样，要一直学习。 Karena Paulus tahu siapa Yesus yang dia kenal, yang dia percaya itu. Oleh sebab itu ketika dia menghadapi hukuman mati, dia tidak menyangkal Yesus, dia tidak meninggalkan Yesus. 因为使徒保罗清楚知道神，所以他当死亡的时候，他没有离开神。 Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita banyak sekali permasalahan hidup? 我们在生活里面很多事情发生，
Saudara dan saya perlu sungguh-sungguh mengenal Yesus supaya permasalahan hidup itu tidak membuat kita meninggalkan Yesus. 我们必须要清楚知道神，让我们的困难没有让我们离开神。 Saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3约翰福音17章第3节， pernah berkata, inilah hidup kekal itu, 这个就是永恒的生命， yaitu bahwa mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus. 他们知道你和耶稣基督。 Saudara perhatikan, kata Yesus, bahwa kehidupan kekal itu erat dengan mengenal Allah dengan benar, mengenal Yesus dengan benar. 耶稣说，我们的永恒非常亲密的连接在知道认识神。 Saudara, ini adalah seorang yang sangat luar biasa. 有一位很了不起的， Saya percaya mungkin di antara saudara yang sering melihat YouTube dan melihat Samsamon ya. 在 YouTube 有一位 Sam Shamon， Dia adalah seorang Kristen yang luar biasa pemahamannya, pengenalannya kepada Yesus. 一位基督教徒非常清楚认识的神。 Saudara, suatu kali di dalam YouTube 有一次在 YouTube 里面 ada orang Indonesia. 有一位印尼人， Dia sebelumnya adalah orang Kristen, lalu meninggalkan Yesus. 他是以前是基督徒，然后离开神了。 Lalu kemudian dia bertemu dengan Samsamon dan banyak berbicara. 然后他见到 Sam Shamon， 然后谈话了。 Lalu Samsamon berkata kepadanya, saudara, kenapa saudara meninggalkan Yesus? Karena saudara memang benar-benar belum mengenal Yesus. Sam Shamon 对他说：“你为什么离开神？因为你不是清楚知道神。 Kalau saudara benar-benar mengenal Yesus, saudara tidak akan pernah meninggalkan Yesus walaupun apa yang terjadi di dalam hidup saudara. 如果你非常的清楚认识神，你不可能离开神。 Apakah saudara dan saya sudah mengenal Yesus dengan benar? 弟兄姐妹，有没有我们清楚认识了神？ Kalau tidak, 如果没有， suatu saat mungkin saudara dan saya bisa meninggalkan Yesus. 可能有一天我们会离开神。 Saudara, ada seorang pendeta 有一位牧师 yang terkenal di Indonesia. 非常有名， Pendeta yang sangat saya kagumi. 我非常仰慕他。 Pendeta yang sering sekali memperbaiki doktrin dari karismatik yang tidak benar. 常常纠正福音。 Akhir-akhir ini, 最近呢， pendeta ini berkata, Yesus bukan Tuhan. 这位牧师说，耶稣不是神， Yesus bukan juru selamat. 耶稣不是救赎。 Ada di YouTube. 有在 YouTube 里面， Mau tahu namanya? 想知道他的名字吗？ Angpau dulu. 给我红包。 Ini angpau aja bosu ya. Bercanda dia saudara. Saudara, udah lupa mau ngomong apa. Saudara, hamba Tuhan ini, 这位牧师， doktrinnya itu luar biasa. 他的教养非常了不起。 Saya sering juga belajar dari beliau. 我常常向他学习。 Tapi akhir-akhir ini begitu banyak sekolah teologi yang menulis surat kepadanya mencela doktrin Allah Tritunggalnya. 但最近很多神学院都写信纠正他。 Saudara, suatu kali di dalam YouTube itu, 有一次在 YouTube 里面， dia berdiri di hadapan jemaatnya 他站在他的会友们 waktu ibadah. 在崇拜的时候， Dan dia berkata kepada jemaatnya, 他对他会友们说 gereja ini adalah gereja yang paling benar.：“ 这个教会是最正直的， Saya tidak sombong. 我不是骄傲， Memang begitu kenyataannya. 就是这样。 Tapi dia mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah. ”但是他教的是耶稣，不是神。 Dan dia mau meyakinkan semua jemaat dia bahwa pengajarannya benar, baru dia mengatakan bahwa gereja ini gereja yang paling benar. 他要让大家相信他。
Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya mau berkata kepada saudara, akhir-akhir ini begitu banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan meninggalkan Yesus. 最近很多侍奉主的人都离开神， Tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. 不相信神就是耶稣就是神， Seperti Roma 10:9 tadi berkata, 就像罗马书第10 bahwa 章第9节， kalau engkau mau mendapatkan keselamatan, engkau harus mengaku Yesus sebagai Tuhan. 如果你要得救，你要承认上帝就是救赎主基督耶稣， Engkau harus percaya dia sebagai juru selamat satu-satunya. 你要相信他唯一的救赎。 Kalau saudara hanya percaya bahwa dia juru selamat, dia bukan Tuhan, saudara enggak selamat. 如果你只相信他是神，不是救赎，你不得救。 Kalau saudara percaya dia Tuhan, tetapi tidak percaya dia juru selamat, saudara juga enggak selamat. 如果你只相信他就是神，不是救赎，你也没有得救。 Saudara harus percaya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Tuhan mengatakan itulah keselamatan. 你必须相信、承认他就是神与救赎。 Saudara, mari kita mengenal Yesus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Jangan berhenti, jangan merasa puas bahwa saudara sudah mengenal dengan benar. 让我们一起学习，更认识神， Jadilah manusia baru seperti Rasul Paulus 像使徒保罗一样新的人， yang memiliki kerinduan besar untuk mengenal Yesus lebih dalam. 有非常想念认识神， Sehingga saudara dan saya memiliki iman yang kuat. 所以我们都可以有非常坚持的信仰， Iman yang bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. 给我们信念，带我们到神的面前。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur 我们感谢你，基督神， Engkau sudah mengajarkan kami 你教导我们， bahwa kehidupan kekal itu erat kaitannya dengan mengenal Engkau dengan benar. 永恒的生命非常亲近于你，认识你。 Tuhan, kami adalah debu. 我们是尘土， Kami begitu tidak berharga, 我们没有价值， tetapi Engkau membuatnya berharga. 但是你改变了我们。 Bahkan Engkau datang ke dunia ini memberikan 你来到这个世上给我们 yang terbaik yang Engkau bisa berikan kepada kami. 你最好的， Yang tidak ada lagi yang bisa Engkau berikan selain daripada darah dan tubuh-Mu, Tuhan. 就是你自己的肉与血 Untuk menyelamatkan kami. 救赎我们， Ajari kami untuk menghayati dan menghargai semuanya itu. 教我们可以感谢这些 Dengan hidup benar di hadapan-Mu. 活的正直， Mengenal Engkau lebih dalam lagi. 更深的认识你， Menjalin relasi yang intim dengan Engkau, Tuhan. 亲近于你， Sehingga kami boleh tetap terus bisa terpaut dengan Engkau. 所以我们可以一直连接于你， Sampai kami menutup mata. 到我们死亡， Dan kami boleh bertemu dengan Engkau di kehidupan kekal. 我们可以见到你。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Inilah doa kami. 奉基督，这些我们祷 Di 告， dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 奉基 Amin. 督耶稣的圣名我们祷告，阿门。